لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hari ini kita masuk lagi ayat-ayat yang membicarakan tentang taqwa, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, yakni kamu jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, yakni taatlah kamu kepada Allah, dan dengarlah dan taatilah, dan berikan nafkah, berikan infak yang baik bagi dirimu dan barang siapa yang dipelihara daripada sifat kedekut dalam dirinya, maka mereka itu orang-orang yang berjaya. Ayat 16 surah At-Taghabun menyuruh kita taat kepada Allah sedaya upaya yang kita mampu, kita mendengar perintah Allah dan larangannya serta mematuhi mentaatinya, di samping kita memberikan infak dalam kebaikan yang membawa manfaat kepada diri kita, infak itu. Dan sesiapa yang diberikan sifat pemurah, dijauhi daripada sifat kedekut, itulah orang yang berjaya. Ayat yang ketiga, ayat 132 surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan ahlimu dengan sembahyang dan sabarlah kamu di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, dan kesudahan yang baik bagi takwa. Ini juga ada perkataan takwa yang boleh disimpulkan oleh ulama sebagai maksudnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ada juga takwa yang ditafsirkan kepada beribadat, seperti ayat dalam surah Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Telah berkata Nabi Musa kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, ia wariskan kepada siapa yang ia kehendak di kalangan hamba-hambanya, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama kata orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nahl ayat 51 hingga 52. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Ayat 51 surah An-Nahl menyatakan, dan Allah berfirman, jangan kamu menganggap ada dua Tuhan, hanya saja ada Tuhan yang Maha Esa sahaja, dan maka hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Itu ayat 51 surah An-Nahl. Ayat 52, walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan miliknya lah segala yang berada di seluruh langit dan bumi,
dan kepadanya hanya tertentu ketaatan selama-lamanya, maka patutkah kamu takut atau patutkah kamu beribadat kepada selain Allah? Ini juga ada perkataan taqwa pada ayat 52. Ada taqwa dengan erti mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212, Allah berfirman, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiaskan kepada orang-orang kafir itu akan kehidupan dunia, dan mereka memperolok-olokkan kepada mempermain ataupun memperolok-olokkan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa mengatasi mereka itu pada hari kiamat. Bertakwa yakni mengesahkan Allah, beriman dan mentauhidkan Allah. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa terhitung. Ayat ini cerita Allah hias kufur, hias kepada orang kafir kehidupan dunia, sehingga mereka mempermainkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka nampak dunia ini indah, dunia ini cantik, dunia ini hebat, dunialah segala-galanya bagi mereka. Akhirat mereka tak beriman, mereka tak percaya. Maka apabila mereka dihias dengan keduniaan, mereka nampak dunia ini indah, mereka memperolokkan orang beriman. Orang beriman tu tak betul, orang beriman tu salah. Orang beriman tu tak mau benda-benda yang kami nak. Mereka nak ingkar kepada Allah. Mereka nak harta walaupun diperolehi cara yang tak betul. Mereka nak kemewahan, mereka nak kesenangan dunia. Siang malam mereka fikir dunia saja. Mereka kata orang beriman ni kolot, orang beriman ni tak betul, kerana orang beriman tak jadi macam mereka. Sedangkan Allah sebut orang yang bertakwa itu, yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, mengatasi orang kafir pada hari kiamat kelak. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi perangai orang kafir ni jangan bagi ada kepada kita orang yang beriman, orang Islam. Jangan sampai kita nampak dunia ni zinah, dunia ni satu perkara yang begitu cantik dan indah sehingga aku nak memilikinya, walaupun cara memiliki itu bercanggah dengan kehendak syarak. Walaupun aku memiliki duit yang banyak dengan cara riba, dengan cara rasuah. Walaupun aku memiliki lelaki ataupun wanita dengan cara yang haram, tak boleh. Kita nak harta, cari cara halal. Kita nak pasangan hidup, suami ataupun isteri, kita perbaik diri kita bagi elok, Allah akan temukan isteri dan suami yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di awal-awal surah Ali Imran Allah sebut zuyyina, telah dihias, telah diperelokkan, telah dipercantikkan. Benda tak elok kalau dihias jadi elok. Rumah kita buruk, kita buat cat baru, nampak baru. Muka kita hitam, kita buat bedak putih, nampak putih. Lepas tu basuh muka, hilang bedak hitam balik. Kereta kita nampak buruk, tapi kita buat cat baru, nampak macam baru keluar dari kilang. Padahal kereta buruk, enjin teruk. Jadi bila sesuatu tu tak elok, tiba-tiba dihias, nampak elok. Rumah kita bukan elok mana pun, tapi kita buat cat bagi elok. Tepi rumah kita buat pokok bunga, kita buat cermin apa semua bagi elok. Dalam orang masuk tengok-tengok, tu dia dalam teruk. Mungkin kita hias di luar, lupa hias di dalam. Mungkin kita hias di dalam, tak hias di luar. Kalau kita pergi Mekah,
Di Mekah kita tengok rumah-rumah pokok atas bukit tu nampak biasa saja, kerana mereka ikat bata tak plaster. Tengok rumah tak sudah, bata saja. Tapi bila masuk dalam, elok dalam dengan plaster, elok buh cat warna-warni, hias sana hias sini. Orang Mekah kalau rumah pinggir-pinggir bukit, luang-luang sikit pada Masjidil Haram tu, nampak buruk saja, kerana adat orang sana luar tak plaster, buh ikat bata je tinggal gitu, dalam baru buh cat, dalam baru plaster buh cat elok, masuk dalam beling daripada di luar. Tak apa, kita sini kalau tak plaster rumah nampak pelik. Jadi bila kita plaster, nampak elok, bubuh cat lagi elok. Kita hias rumah kita, kita hias tubuh badan kita dengan baju yang cantik, kita hias muka kita dengan buh bedak lah. Orang perempuan, orang lelaki nak bagi hias muka dia jerawat banyak, buh minyak, bagi buh ubat bagi hilang jerawat. Ada satu jenis minyak nama dia minyak argan, kempen minyak pula lah. Minyak argan ni banyak di Morocco, dia bagus untuk muka, bagus untuk rambut, bagus untuk kulit. Dia macam minyak zaitun. Cari dalam Google khasiat minyak argan. Orang perempuan nak tidur pakai minyak argan, orang lelaki jerawat banyak nak tidur pakai minyak argan. Dia ada khasiat untuk muka, untuk kulit dan sebagainya. Jadi kadang seorang perempuan lelaki dia hias dengan minyak, dengan bedak apa semua nampak elok. Padahal kadang-kadang hakikatnya dia tu sudah usia dia tak sama dengan muka dia. Kulit, warna kulit dia tak sama dengan muka dia. Warna kulit dia koko ataupun hitam, dia buat bedak krim tebal nampak putih terus. Itu nama dia perhiasan, ditambah memperelokkan sesuatu. Baik, Allah Ta'ala sebut Allah hias bagi manusia, zuyyina linnas, dihias kepada manusia, bukan dihias kepada orang Islam saja, bukan dihias kepada orang kafir, orang mukmin saja, bahkan seluruh manusia, tak kira muslim, tak kira kafir. Apa yang dihias itu? Hubbus syahawati, rasa cinta yang sesuai dengan kehendak nafsu syahwatnya, rasa cinta yang sesuai dengan kehendak nafsunya. Minan nisa, kepada perempuan. Maksud dia lelaki berkenan kat perempuan, perempuan berkenan kat lelaki. Ini adalah satu perasaan yang Allah hias kepada lelaki, hias kepada perempuan. Wal banin, yang kedua kepada anak-anak. Setelah lelaki berkenan kepada perempuan, perempuan berkenan kepada lelaki, mereka berkahwin dapat anak, maka dia cinta kepada anak. Anak tu pula besar, baik dengan mak ayah, menikah pula dengan orang lain, kita dapat menantu. Menantu pula baik, pandai jaga mak mentua, pak mentua, suka kat menantu. Duk lama menantu tu kahwin dengan anak kita, dapat anak, sayang pula kita kat cucu. Kadang-kadang sayang kat cucu lebih daripada sayang kepada anak. Masa dapat anak dulu tak tahu mana pun, kalau kerja. Lepas tu bila dapat cucu dah tak apa nak kerja dah. Tiap-tiap petang bawa cucu naik motor, berjalan round satu kampung. Masa dapat anak lu tak pernah nampak bawa anak pun. Masa anak tu dia silap sikit buah penambang, dapat cucu dia naik atas belakang pun tak apa. Jadi Tok Wan, jadi Tok kadang-kadang sayang ke cucu lebih daripada sayang pada anak. Allah Ta'ala sebut, lepas kamu sayang kepada orang yang menjadi pasangan kamu, kamu sayang kepada anak menantu cucu cicit kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Cinta kepada harta benda yang banyak berupa emas dan perak. Namun tiga orang suka adalah duit ringgit. Zaman dulu duit emas, duit perak, duit emas nama dinar, duit perak nama dirham. Zaman lah orang cinta kepada duit ringgit Malaysia. Suar rupiah Indonesia tak mau. Tak mau pasal duit Malaysia. Kalau pergi Indonesia orang bagi rupiah, tak mau duit Malaysia pula sana. Tengok tempat
Tempat mana laku duit, tentu kita suka. Duit Jepun dulu laku, lah tak laku dah. Duit Jepun zaman perang Jepun tu, pokok pisang ke apa dia kata. Zaman Jepun main tu laku, Jepun kalah, tak berguna duit tu. Maka kita cinta kepada harta benda berupa emas, rantai emas, gelang emas, jongkong emas. Orang bagi kita ambil. Kita ada duit kita beli simpan. Emas dan perak manusia suka. Duit ringgit yang ganti daripada emas, duit ringgit ganti daripada dirham, ganti daripada dinar. Dulu orang belanja duit dinar, orang negara Arab. Orang belanja duit dirham. Dibeli hamba jual hamba, beli unta jual unta. Di negara Arab guna duit dinar dan dirham. Ada ulama zaman dulu nama dia Malik. Dua orang nama semacam, seorang nama Malik, seorang nama Malik. Tapi bin tak sama. Seorang nama Malik bin Dirham, seorang nama Malik bin Dinar. Malik anak kepada dirham, seorang anak kepada perak. Malik bin Dinar anak kepada emas. Ada cerita daripada dua tu. Ada cerita wali Allah mereka itu dan karamah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi yang manusia suka nombor 3 duit ringgit. Harta benda, emas, perak, duit. Kita kalau orang bagi duit kat kita, kita suka. Orang bagi emas kat kita, kita suka. Orang bagi perak kat kita, kita suka. Kerana nafsu kita, kita cinta yang sesuai dengan kehendak kita, nafsu kita, iaitu harta benda. Berapa dah Quran habaq ni ada kat semua ni. Orang Islam ada, orang bukan Islam ada, Melayu ada, Cina ada, Hindu ada. Orang Islam suka kepada pasangan jantina yang lain, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Kat Sita pun ada, kat Chong Ramasami pun ada. Lepas tu suka kepada anak, kita pun suka ke anak kita yang baik. Cina Hindu pun suka kepada anak dia yang baik, menantu yang baik, cucu yang baik. Mereka suka, kita pun suka. Sama kita dengan orang kafir. Nombor 3, harta benda emas dan perak. Kita suka emas, perak, kita suka duit untuk kita belanja, untuk kita simpan. Cina Hindu pun sama. Tu 3. Yang keempat, wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamah. Nombor 4, khail. Khail mana kuda. Cinta kepada kuda. Kenapa cinta kepada kuda? Kuda itu kenderaan yang paling laju di zaman dulu. Zaman Rasulullah dengan para sahabat, unta, kaldai, himar, bagal, kuda. Kalau kenderaan yang berbentuk binatang yang dinaiki oleh manusia pada zaman tu ialah kuda. Zaman tu kuda, zaman la tak jumpa kuda, payah. Zaman la adalah kenderaan. Jadi manusia suka kereta. Kereta yang lagi mahal lagi dia suka, lagi laju lagi dia suka. Cuma kita beli kereta menurut kemampuan kita. Ada yang kereta dia harga 300,000, ada yang kereta dia harga 5 juta. Kereta Rolls Royce tu 5 juta. Nak beli oleh man, nak kena order sebiji 5 juta. Saya jumpa seorang hamba Allah di Kuala Lumpur, di Selangor. Dia ada kereta lah. Itu kata Allahu'alam. Menega kaya beli kereta harga 5 juta. 5 juta ringgit. Ada kereta 300,000, ada kereta 100,000, ada kereta 50,000, ada kereta 1,000. Saya hidup saya mampu, saya hidup saya mampu. Awak beli kereta aku ni, duit tak ada nak beli. Lampu menyala selalu. Awak lampu menyala. Orang duk pasang lampu ni naik motor lah. Ni kereta pun pasang tak. Dia kata wire short. Saya hidup saya mampu. Wiper dia kadang-kadang hidup, kadang-kadang mampu. Kadang-kadang nak kena suar tangan. Pasal apa? Dia mampu tekat RM1,000. Motor pun sama, gerek pun sama. Ada orang beli gerek berapa RM4, ada orang beli gerek RM100.
Jadi manusia suka kepada kenderaan, tetapi di dalam memiliki kenderaan itu mereka berbeza-beza dalam kemampuan ataupun kesukaan. Kadang-kadang dia memang orang susah, dia belagak nak beli kereta tempat mahal, pakai tak lama mana lelong je. Sebab tak mampu nak bayar bulan. Kemasukan dia murah, tapi dia beli mahal pada orang lain. Sebab dia suka bergaya, bertampilan depan orang mesti hebat. Maka kereta dia orang tengok teliong. Pi tempat orang tengok, hebat kereta dia ni, ratus-ratus ribu. Padahal poket dia kosong, tak ada pertama mana pun. Dia pakai sad bila nak belagak. Lepas tu duit dia tak ada, nak bayar bulan tak mampu, pergi lelong, tukar nama ke orang lain. Ada dalam masyarakat kita orang lagu tu. Nak pakai lebih pada kemasukan. Seperti mana pepatah Melayu kata, nak pakai baju ukok badan sendiri. Badan saiz S, beli baju saiz XL. Nampak macam pakai kelambu. Jangan badan kita M, beli baju L. Badan kita L, beli XL. Badan kita XL, beli hak lebih besar lagi. Maka nampak tak sesuai. Nak pakai baju ukok di badan sendiri. Nak hunjuk kaki ketika tidur, ukok kepada besarnya selimut. Kalau selimut itu panjang, hunjuk sampai habis. Kalau selimut itu pendek, rekod kaki. Supaya kaki kita tak sejuk, supaya kaki kita tak digigit nyamuk. Kalau selimut kita kecil, kita nak unjuk kaki juga, tak mau bagi sejuk, buat macam mana? Pakai stukin. Ada dalam Google dia tulis kelebihan memakai stukin ketika tidur. Kita tak tahu, kita buat stukin kat budak kecil lah, baby lah. Budak kecil tidak pakai stukin. Tok Wan baby tak pakai stukin. Pak dia, mak dia tak pakai. Ada dalam kenyataan kalau pakai stukin ketika tidur, kelebihan dia sekian. Kami duduk negara Arab tu, kadang musim sejuk sungguh-sungguh, kena sesama tak mau lega, makan ubat tak mau lega apa semua. Pi jumpa seorang orang lama duduk Mesir. Dia kata, kamu ni sesama berapa hari lah? 14 hari lah. Sejuk kot, saya tak mau lega. Hang tidur pakai stukin, siang pakai stukin, malam pakai stukin, InsyaAllah hilang sesama hang. Buat lega sungguh. Kita tak tahu. Jadi kalau selimut kita kecil, kita nak bagi kaki kita tak kena sejuk, maka kita pakai stokin. Jadi pepatah Melayu kata nak pakai baju ukok badan sendiri. Pepatah Arab kata nak hunjuk kaki ketika tidur mengikut kadar selimut. Mud dari jalaika ala qadri lihafika. Hunjurkan kedua kakimu menurut kadar selimutmu. Maksudnya kita nak belanja ikut kemasukan. Kemasukan kita gaji sebulan 2,000, jangan belanja sebulan 3,000. Kemasukan kita gaji sebulan 3,000, jangan belanja 4,000. Bayar rumah sekian, bayar kereta sekian, yuran anak sekolah sekian, bayar beli beras lauk sekian. Cek tengok, masuk gaji dia sebulan 4,000, dia belanja 4,500. Dia belanja 5,000, maka dia tak kena, kerana perbelanjaan dia melebihi kemasukan, tak kena gaya, dia akan terpaksa hutang. Maka dalam mengukur perkara sedemikian, kita mungkin belanja beli beras tak mahal. Orang kaya pun beras dia RM2.5 sekilo, orang susah pun RM2.5 sekilo. Tapi kadang-kadang lebih belanja dia di sudut kereta dia. Dia patut beli kereta 50,000, dia pergi beli 500,000. Dia patut beli kereta harga 100,000, dia pergi beli 200,000. Jadi masalah. Awal-awal boleh pakai, lama-lama kena jual kereta itu. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu di antara yang manusia suka adalah kenderaan. Lagi mewah kenderaan lagi manusia suka, lagi mahal kenderaan lagi manusia suka. Tapi kalau kita tak mampu, jangan duk gagah beli hak mahal, kerana jadi masalah kat diri kita pasal kita hutang tak mampu bayar, tidur tak lena.
Orang yang kereta dia tak mahal mana, bayar boleh cukup, tidur lena. Orang yang hutang kereta banyak, hutang rumah banyak, hutang ni, tidur tak lena. Pasal hutang itu duka cita siang dan malam. Kita diajak baca doa minta jauh daripada hutang. Jangan kita hutang sampai membebankan kita. Beli kereta patut padan sudah. Tak sah duk beli lebih daripada kemampuan kita untuk bayar. Itu yang keempat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am. Yang kelima, cinta kepada binatang-binatang berkaki empat. Cinta kepada kebau, lembu, kambing, unta kalau orang Arab. Pasal apa? Pasal dia jadi duit. Seperti mana kereta kita, rumah, duit emas, harta itu jadi duit. Kita cinta kepada lembu. Kalau kita ada lembu seekor, mungkin harga dia 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Orang nak buat kekah, orang nak buat korban musim raya haji lagi mahal, cukup umur dan sebagainya. Seekor ambil 4-5,000. Tu kalau ada seekor, kalau ada 10 ekor, kalau ada 100 ekor, kaya dia, kaya dengan lembu. Tapi dia pun nak kena pandai jaga juga. Tidak tak lena. Pasal apa? Orang main curi sekali, curi 3 ekor. Kalau seekor 5,000, 15,000 hilang. Tu pun susah. Ada seorang hamba Allah saya jumpa, dia bela lembu, orang pakai duk meja curi. Lah kali dia pergi tunggu. Nampak orang curi tu dia ligan dia terjun dalam parit. Patah paha. Kita nak jaga harta kita. Manusia ni kereta kancil, kereta wira oleh orang lembu. Dia tembak ubat bagi lali lembu tu, dia usung bola kereta wira, menyengit orang lari. Ada kampung-kampung kot dekat ni orang pakat bela lembu, seorang 30 ekor, seorang 50 ekor. Kalau kita kira seekor 3,000, 10 ekor 30,000, bela 40 ekor dah ada 100,000. Tu kalau kira seekor 3,000, tapi mana ada seekor 3,000. Orang bela kambing pun sama. Dalam kitab yang saya tulis tu ada, siapa bela kambing murah rezeki. Murah rezeki, kambing mahal. Ada dalam kitab saya tulis, kitab yang warna hijau tu, kitab mengenal rezeki, ada hadis antara amalan murah rezeki memelihara kambing. Walaupun hadis tu mungkin dhaif, tapi ada orang beramal. Dia jadi kontraktor masuk projek mana-mana, dia bela kambing seekor dua. Mungkin dia bela satu kandang susu kambing bagi ke orang. Bela beda syok-syok Allah Ta'ala bagi permudah. Jadi kontraktor dapat projek 8 juta, 10 juta, 6 juta. Dia amal amalan-amalan murah rezeki. Baik. Tu nombor berapa? Cinta kepada binatang ternak. Kambing, kebau, lembu. Kambing kalau seekor 800, seekor 1,000, bela orang 50 ekor. Kebau pun sama, lembu pun sama. Kerana dia merupakan binatang yang boleh menyebabkan kita jadi kaya kalau kita bela banyak. Wal an'am wal harth. Yang berikutnya cinta kepada sawah ladang. Al-harthu tempat kita bercucuk tanam. Kita orang Kedah, bendang. Suka kat bendang. Orang yang tak ada bendang, ada kebun getah, suka kat kebun getah. Ada orang tak bendang pun tak ada, kebun getah pun tak ada, ada dusun, suka kepada dusun. Ada orang tiga-tiga tu dia ada. Bendang pun beratus relung, puluh relung, dusun lagi, tanah kosong lagi, kebun getah lagi, dusun derian, dusun muktan, macam-macam dia ada. Semua tu manusia suka, tak kira Islam, tak kira kafir. Nama dia sawah ladang, kebun-kebun, dusun-dusun, tanah-tanah. Suka memiliki tanah. Dengar pantang, dengar orang nak jual tanah, dia kerja nak beli pasal dia model terbaik. Kita kalau orang nak jual tanah, orang tanah, dia apa ni, dusun derian. Derian saya, dusun saya pasal malam tu lah. Dusun derian kita Bukit Payung. Nak makan derian, pergi pasal minggu.
Orang lain nak hak kemas lagi nak makan durian, masuk dalam dusun dia sendiri kerana dia memiliki dusun. Jadi yang keberapa saat ni suka kepada tanah yang membawa hasil, seperti ladang, seperti kebun, seperti dusun, seperti ladang getah dan sebagainya. Ada dalam tempat kita tempat-tempat yang subur yang orang suka. Kita pergi negara Arab, ke Hadramaut, Yaman, naik kereta sepanjang jalan, tak ada pokok sikit habuk, batu saja. Tanam-tanaman tak tumbuh situ. Kita syukur alhamdulillah. Rumput banyak, boleh kat kambing, boleh kat lembu, lembu gemuk, kambing lemuk, kita makan lembu pula, kita makan kambing pula. Di sana kambing tak boleh makan rumput sebab rumput tak tumbuh, tapi mereka boleh hidup. Makan ikut dan. Kotak pun dia makan. Kotak malam buruk, koyak-koyak pituk kat kambing. Kambing makan habis sampai kaya gemuk, sampai gemuk. Sini kalau bagi kotak kat kambing, kambing heran. Nak tak apa bagi kat aku. Sini rumput kumi makan, sana tak ada, terpaksa makan kotak. Tengoklah gambar. Kotak pun dia makan. Kotak rokok malam buruk tu hak besar, tinggi ni. Koyak-koyak bagi kambing makan. Kambing sana qanaah, bersifat qanaah dan zuhud. Mana ada boleh makan-makanlah, yang penting aku hidup. Pasal tumbuh-tumbuhan tak tumbuh di sana. Negara padang pasir, kita lalu daripada Madinah nak pergi ke Badar. Saya pergi ziarah sekali tempat peperangan Badar. Daripada Madinah ke Masjid Nabawi, ke tempat peperangan Badar naik kereta lebih kurang 2 jam, 2 jam ke 3 jam. Sepanjang perjalanan tengok kadang-kadang jumpa bukit pasir. Bukit yang buat yang pasir berimpun jadi bukit. Kadang-kadang jumpa suasana tak berapa subur. Sampai di Badar, sembahyang di masjid, nama dia Masjid Arish, tempat Nabi SAW berkemah ketika peperangan Badar. Tengok bukit sebelah tempat tu, tengok kawasan perkuburan syuhada Badar di bawah pagar keliling. Nak masuk tengok tak boleh pasal orang duk jaga. Kita pergi nak jenguk dia kacau. Depa tak Wahabi dia tak apa bagi ziarah kubur kan. Jadi kita ziarah saat tengok semayang di Masjid Al-Arish nama dia di Badar. Jadi kita tempat kita subur dengan rumput boleh kat binatang, subur dengan tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang boleh kita makan, kita makan. Manusia suka tanah-tanah yang boleh dijadikan sawah ladang. Berapa dah? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. 6 ke-7. Zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang menyenangkan manusia dalam kehidupan dunia. Kita seronok kalau kita dapat pasangan yang baik, anak cucu yang baik. Kita seronok kalau kita dapat emas dan perak, duit yang banyak. Kita seronok dapat kereta, kita seronok dapat motor, kita seronok dapat kenderaan yang mewah yang boleh kita gunakan, lagi mahal lagi seronok. Kita seronok dapat tanah kita lagi subur, dapat tanda tanam tanaman, boleh tanam yang ni, tanam yang ni, dapat duit setelah kita jual tanam tanaman, kita seronok. Dulu masa harga segerak mai, laku orang pakai suka motong, betul turun harga. Dulu mula-mula dulu naik harga apa? Harga buah dokong, pakai tanam dokong. Lepas tu dokong turun harga, tukar naga pula, buah naga, tanam buah naga. Tak ada nak jual, turun harga pula buah naga, naik buah lain pula. Tak ada nak jual, dia cara tanam saja. Macam ikan lah, dulu ada ikan, satu jenis ikan lohan ke apa, yang harga sampai berjuta. Dia pakai bela ikan tak jarang satu turun harga, tak ada harga. Nah, beli model mahal-mahal. Beli ikan tu harga ratus-ratus ringgit, ribu-ribu ringgit. Pasal apa? Bila besar esok jual jadi juta-juta. Cina tu beli, ada tulisan pula kat situ. Satu masa tak laku dah, hilang harga tu. Nanya beli buah-buahan yang dijual asal ada harga mahal, lama-lama turun. Musangking naik harga, sampai satu masa dia akan turun.
duri hitam macam-macam buah durian macam itu, ada mahal ada murah, ada yang masa mahal tu kita beli benih dia tanam. Duk lama turun harga pula dah. Sampai ada orang dia punya ladang dia tanam buah yang buah dokong masa tu dia tanam. Lepas tu dengar-dengar dokong turun harga. Tebang dokong bubuh buah naga pula. Naga naik harga turun pula dah. Itu bubuh tanam buah apa pula tahu. Ada orang tanam pokok ud. Pokok ud ni pokok gaharu. Diterah dia ambil buat minyak jual. Minyak dia satu botol kecil macam ni RM300. Besar sikit RM1,000. Tu pun orang kenal dia pergi curi. Pergi duk ambil dalam hutan orang asli. Orang asli pun tahu naik harga, dia jual mahal dulu lah. Tu ada orang buat ladang-ladang, kebun-kebun, kerana kebun itu mendatangkan hasil yang banyak. Allah Ta'ala sebut manusia cinta yang sedemikian, cinta kepada semua tu. Ujung ayat menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesemua yang disenaraikan tadi merupakan sesuatu yang menyenangkan manusia dalam kehidupan dunia. Kamu berkahwin dengan bini kamu di dunia, kamu bela anak kamu di dunia, kamu naik kereta kamu tekan dunia, tak pergi sampai akhirat. Kamu beli dusun banyak, ladang banyak di dunia. Kamu bela kebau lembu di dunia, kamu beli kereta motor di dunia. Yang menyenangkan kamu dalam kehidupan di dunia. Hujung ayat menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik. Di sisi Allah Ta'ala ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. Hak di syurga lebih baik daripada lelaki dan perempuan yang menjadi pasangan kamu. Hak di syurga lebih baik daripada anak yang kamu bela. Hak di syurga lebih baik daripada kereta yang kamu pakai. Hak di syurga lebih baik daripada kebau lembu yang kamu bela. Lebih baik daripada sawah ladang yang kamu bela. Lebih baik daripada duit ringgit emas perak yang kamu miliki. Maksud dia, kalau kamu nak menyenangkan kehidupan kamu dengan semua itu, silakan. Tetapi jadikan kesemua itu penyebab dan tiket untuk kamu pergi ke syurga. Kamu nak pasangan, jadikan diri kamu orang baik, cari pasangan yang baik. Kamu nak anak, jadikan kamu diri kamu yang baik, hantar anak kamu mengaji agama supaya dia jadi orang baik. Kamu nak kebau lembu, dapat lembu belah bagi elok, kalau cukup syarat dia, cukup rukun, cukup syarat dia, cukup bilangan dia, keluar zakat. Ada zakat lembu 30 ekor lebih. Kalau kamu nak bawa kereta, nak beli kereta, silakan. Tapi kereta tu bawa pergi tempat-tempat baik. Bawa pergi masjid, bawa pergi surau, bawa pergi dengar orang mengajar, bawa pergi kerja. Jangan bawa pergi tempat salah. Bawa kereta pergi kedai nombor ekor, jangan. Bawa kereta pergi tempat-tempat yang menyebabkan kamu dapat dosa, jangan. Kamu nak cinta kepada dusun kamu, sawah ladang kamu, silakan. Tapi jangan sampai duduk dalam dusun sampai tak sembahyang. Jangan sampai memotong getah sampai balas dengan getah-getah orang sama. Jiran sebelah kamu pun kamu ambil juga sekerat dia. Kamu dia kena jaga batasan halal dan haram di dalam memiliki 6-7 perkara tadi. Kamu nak memiliki pasangan kamu nak memiliki anak menantu, cucu cicit, kamu nak memiliki duit ringgit emas perak, kamu nak memiliki tanah yang banyak, kamu nak memiliki kenderaan, silakan. Banyak mana nak ambil, timahai mana nak ambil, boleh. Tapi jangan sampai kamu menyeleweng daripada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. Jangan sampai semua kamu miliki itu menuju ke arah neraka, tak menuju kepada syurga. Duit kamu cari cara neraka, bini kamu bela cara neraka, perangai kamu dalam membela anak ke arah neraka, kamu cari dusun, cari beli kereta bawa pergi neraka, jangan. Bawa pergi syurga semua, kerana syurga itu tempat kembali yang lebih baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi orang yang derhaka kepada Allah, dia nampak hak ni yang tak betul. Nak kena tutup aurat, nak kena peminang perempuan, nak kena kahwin cara halal, hak ni cara tak betul. Depa
Kalau boleh cari hak tak tutup aurat. Kalau boleh cari hak hak bercanggah dengan kehendak mereka. Islam ajak kalau kita nak cari pasangan, kita cari yang berpegang dengan agama, yang taat kepada Allah. Orang kafir depa tak fikir hal tu sebab depa kafir. Orang Islam bukan nak ambil perangai kafir. Apabila dia nak cari pasangan dia tak kira tu dah perangai itu tutup aurat ke dedah aurat, perangai itu membawa kepada ingat pada Allah ke lupa kepada Allah. Begitu juga anak dia, begitu juga harta dia. Orang Islam nak cari harta, cari cara halal. Orang kafir dia tak kira halal haram. Orang Islam bukan nak ambil perangai kafir juga, dia tak kira halal haram. Dia curi hak orang, dia dia ambil harta orang, dia perkena orang, dia tipu orang. Kita kata kita rosak wapi kat orang Islam hak jujur. Oh, dia kata rosak ni kena tukar sepana, kena tukar skru ni. Harga dia RM15. Saya ambil upah RM5, bayar kat saya RM20. Pi kat orang bukan Islam hak harga RM20 jadi RM200. Dia kata perkena pi kau ni, dia bukan tahu apa-apa. Kita nak tulis harga. Kita nak tulis harga. Harga RM20, kita pun RM200. Dia bukan tahu. Pergi ke orang Islam yang beriman, dia cek balik tempat yang sama. Dia kata, ni kat saya ambil untung sikit-sikitnya. Model dia RM15 skru ni, saya ambil upah pasang buka pasang RM5, jadi saya ambil dalam RM20. Pergi ke orang bukan Islam, dia perkena kita 4 kali ganda dia ambil. Kita tak tahu apa. Jadi kita dapati bahawasanya orang kafir depa tekat dunia ya fikir. Yang penting aku dapat duit di dunia, walaupun aku dapat duit cara rasuah, walaupun aku dapat duit cara riba, walaupun aku dapat duit cara tak betul. Orang Islam tidak dibenarkan sedemikian. Kamu nak jadi kaya raya bawa kepada syurga seperti kayanya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, kayanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kayanya Sayyidina Utsman ibn Affan, kayanya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu ajma'in. Kaya yang menjadikan mereka taat kepada Allah, yang mengorbankan kekayaan mereka bagi menegakkan agama Allah. Kaya lagu tu bagus. Yang jadi masalah, kaya tak kira halal zakat pun tak pula. Kaya lagu tu pi ke neraka tak pi ke syurga. Kereta pun sama, cari pasangan pun sama, lelaki cari perempuan. Dia buat benda-benda haram sebelum menikah lagi, dia dah duk naik motor sekali dah. Dia sebelum menikah pun dialog dia dengan perempuan tu macam suami isteri dah. Dia telah melakukan perkara haram menuju ke neraka. Maka ketika kita dah baca ayat tu, Allah Ta'ala kata sama orang kafir dengan orang Islam dalam menginginkan 6-7 perkara, 5-6 perkara tadi. Tapi orang kafir depa suka tekat dunia, depa tak fikir neraka surga di akhirat, balas dia lagu mana. Maka depa buat tak kira halal haram. Tapi orang Islam tak sedemikian, orang mukmin tak sedemikian. Dia kena fikir ada dosa pahala, dia ada berkat, ada tak berkat, ada bertambah kebaikan, ada bertambah keburukan. Jadi orang yang fikir Allah berjanji in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kat diri kamu sendiri. Jika kamu buat jahat, sebenarnya kamu buat jahat kat diri kamu sendiri. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang buat benda baik untuk dirinya, kebaikan itu untung kat diri dia sendiri. Siapa buat benda jahat, kejahatan itu merugikan dan mengundang malapetaka dan mudarat kat diri dia sendiri, maka dia tak berani buat jahat ketika dia inginkan pasangan yang sesuai dengan kehendak nafsu dia, ketika dia inginkan anak, ketika dia inginkan harta, ketika dia inginkan kereta, ketika dia inginkan tanah dan sebagainya. Dia tak berani cari cara dosa, kerana Allah Ta'ala kata hang cari cara dosa, hang cari mudarat ke hang. Mudarat itu bukan nanti di akhirat, di dunia dah kena dah. Kalau manusia buat benda tak betul di dunia, dia kena dah sebelum di akhirat. Kerana
Kita sendiri pernah jumpa orang-orang yang buat kerja tak betul peringkat awalnya di dunia, Allah Ta'ala timpa malapetaka, menega tak betul, benggerak. Ada orang sedang menuju kepada benggerak dalam perniagaan dia, kerana di awal perniagaan dia Allah bagi kesenangan. Dengan perniagaan dia tu dia buat benda tak betul, maka Allah hukum di dunia lagi. Di dunia lagi Allah hukum sedang menuju kepada benggerak, kerana setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas hang senang dengan kesenangan tu, hang tak syukur, hang guna kesenangan hang buat dosa, lah hang sedang rasa hukuman Allah kepada hang. Ada orang kita jumpa begitu. Maka kita ni nak cari pasangan kita, orang yang muda, dia inginkan pasangan yang baik, maka dia kena perbaik diri dia. Kalau dia diri dia tak perbaik, tak kena gaya, dia berjumpa orang tak baik juga. Kerana Allah sebut dalam surah An-Nur sedemikian, at-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabisuna lil-khabisat. Orang yang bagus akan bertemu dengan orang yang bagus, orang yang jahat akan bertemu dengan orang yang jahat. Begitu juga harta. Orang yang bagus akan cari harta cara bagus, orang yang jahat cari harta cara jahat. Orang yang bagus bawa kereta pergi tempat bagus, orang yang jahat bawa kereta pergi tempat jahat. Orang yang bagus motong getah dalam kebun dia sendiri, orang jahat kebun dia pun dia motong, kebun orang pun dia motong, semua dia balas. Orang yang bagus buat bendang dalam petak dia, orang tak bagus dia perban batas kawan, dia masuk dalam petak dia sikit, dia perban batas, dia masuk batas dia dalam benang kawan, biar aku untung sedepa tak apa, padi dia masuk kat aku. Ada orang bila dia ambil habis bendang dia nak perbetul batas dia perban batas, dia masuk batas dia tu dalam benang orang sikit, walaupun masuk sejengkai, walaupun masuk 2-30 inci, yang penting bila masuk bendang kukuh besar, padi dia masuk dalam padi aku dapat padi untung. Maka syarak mengajar kamu nak cinta kepada 5-6 perkara tadi memang sesuai dengan perasaan kamu, tapi jangan sampai dalam kamu mencari mereka, mencari pasangan, mencari anak menantu, mencari cucu cicit, mencari harta wang ringgit emas perak, mencari kereta, semua tu terlibat dengan dosa. Karena terlibat dengan dosa, dia tak pergi ke syurga, dia pergi ke neraka. Jadi gunakan kesemuanya untuk menyebabkan kamu masuk syurga. Gunakan orang yang kamu berkenan, gunakan anak yang kamu bela, gunakan cucu yang kamu suka, gunakan duit ringgit yang kamu cari, gunakan kereta yang kamu beli, gunakan rumah yang kamu tinggal di situ menjadi penyebab kamu masuk syurga. Isi dengan kebaikan. Itu ayat dalam surah Ali Imran, ayat awal-awal surah Ali Imran. Boleh buka situ. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, orang kafir mereka nampak kehidupan dunia itu indah, mereka pemain orang yang beriman kerana tak tiru macam mereka. Bodoh orang beriman ni tak tiru macam kita. Kita cari harta berlambat-lambat, campur halal haram, mereka kira cari halal, haram tak cari macam kita. Kita boleh beli kereta mahal, mereka kereta buruk. Kita lebih kaya, tak ada padahal mereka tak beriman kepada Allah. Maka mereka tidak ada batas halal haram, mereka semua boleh. Yang penting mereka hidup dunia senang, akhirat mereka masuk neraka. Orang beriman tidak sedemikian. Orang beriman dia fikir dua-dua, dunia akhirat. Dunia aku nak senang silakan, tapi benda yang Allah tak murka, benda yang Allah redha, benda yang Allah sayang, menyebabkan aku disayangi oleh Allah lah ni sampai masuk syurga selepas aku mati. Itu orang beriman anda. Maka kesemuanya itu perlu kita lihat. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 212, Allah berfirman, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihias kepada orang kafir itu kehidupan dunia nampak cantik bagi mereka. Kita pun nampak cantik, tapi kita nampak cantik, tapi nak dapat, kita dapat cara halal, bukan cara haram. Orang kafir tak cara halal haram. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mempermainkan orang beriman, depa kutuk orang beriman kerana tak buat macam depa. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang yang bertakwa, yang mentauhidkan Allah, yang beriman dengan Allah, yang melaksanakan yang Allah suruh dalam memiliki semua itu, yang
meninggalkan yang Allah larang dalam memiliki semua itu. Fauqahum yaumal qiyamah, mengatasi orang kafir pada hari kiamat di dalam syurga kelak, daripada neraka orang beriman di dalam syurga. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa yang kehendak, tidak terhitung. Kita berhenti tadi dulu kerana masa tidak mengizinkan. Jadi hari ini kita dapat bahawasanya kita suka dengan orang kafir suka ni sama. Orang kafir, orang lelaki suka ke orang kafir perempuan. Orang beriman lelaki suka ke orang beriman perempuan, sama. Kita suka nak ada duit untuk kita belanja dan simpan, mereka pun sama. Cuma kita dapat duit cara halal, belanja cara halal, simpan cara halal, sebar cara halal, bukan cara haram. Tu beza kita dengan mereka. Kalau orang Islam dia ambil perangai mereka juga, takut tak duduk dengan orang Islam di akhirat, tak duduk dalam syurga, duduk dengan mereka dalam neraka. Maka kita orang Islam jangan terlibat dengan perkara haram di dalam mencari pasangan, di dalam membelah anak bini, anak, dalam mencari menantu, mendapatkan cucu, dalam kita cari duit ringgit, dalam kita beli kereta, duduk dalam rumah, dalam memiliki tanah dan sebagainya. Jangan bagi terlibat dengan sesuatu yang Allah murka, jangan terlibat dengan dosa, kerana Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, hak dia duk taruh kat kita tu lebih baik daripada hak kita dapat lah. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik. Tempat kita nak kembali itu lebih indah, nama dia syurga. Kalau kita proses hak kita dapat ni sekarang ni, yang kita cari sekarang ni untuk menuju ke syurga. Kalau cari bini, cari laki, cara neraka, belah anak, cara neraka, cari duit, cara neraka, beli kereta, cara neraka, beli kereta cara riba, tak beli cara Islam, bawa kereta pergi tempat neraka, bawa pergi tempat dosa tapi tempat pahala, yang tu baru serupa orang kafir. Dan kita bimbang kalau tidak bertaubat akan duduk dengan orang kafir di sana. Ayat ni peringat kat kita, walaupun kita boleh menikmati kesenangan, kemewahan, kegembiraan di dunia, tapi jangan kita lupa kegembiraan ini sementara, untuk kita jadikan kegembiraan ini proses kepada tempat yang lebih gembira, yang kekal, yang nama syurga. Tuan-tuan balik ke rumah, buka ayat yang saya baca Ustaz di awal surah Ali Imran, mungkin muka surat 2 dalam surah Ali Imran, jumpa ayat itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.